Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat kurniaannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-97 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik, mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu? Mereka menjawab, kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi. Malaikat bertanya lagi, tidakkah bumi Allah itu luas, membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya? Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semalam kita telah mendengar sababun nuzul atau faktor penurunan ayat ini, dan pada hari ini mari kita lihat satu persatu pentafsiran ulama berkenaan dengan ayat yang mulia ini. Allah menyatakan, innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang yang diambil nyawanya oleh malaikat, iaitu orang yang diwafatkan ia oleh malaikat, iaitu malaikat yang mengambil ruh mereka, qabada arwahahum, iaitu malaikat yang mencabut ruh-ruh mereka. Terdapat juga pandangan mengatakan maksud tawaffahumul malaikah ini ialah hasyarahum ila jahannam, yang diseret ke neraka. Manakala malaikat yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah malakul maut, iaitu malaikat yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh anak. Manakala maksud orang yang menzalimi dirinya, zalimi anfusihim, orang yang menzalimi diri mereka, kezaliman yang dimaksudkan itu ialah kezaliman terhadap diri sendiri. Apabila manusia melakukan sesuatu yang membawa kepada kemudaratan kepada dirinya, membawa kepada akibat yang buruk, sama ada perbuatan tersebut merupakan suatu kekufuran maupun kemaksiatan. Dan dikatakan
sebagai menzalimi diri sendiri kerana seseorang ini mengatakan sesuatu kata atau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang berakal. Tidak sepatutnya diungkapkan oleh orang yang berakal, yang tahu akan akibat atau kesan terhadap percakapan ataupun perlakuan tersebut. Maka maksudnya ialah sesungguhnya orang yang dicabut roh-roh mereka oleh malaikat dan dimatikan mereka, dalam keadaan mereka ketika itu sedang menzalimi diri mereka disebabkan keredaan mereka terhadap kehinaan berpunca daripada sikap mereka yang terus tetap tinggal di suatu tempat yang mereka tidak mampu dan tidak berdaya untuk menonjolkan agama mereka. Pada masa yang sama mereka tidak mahu berhijrah ke tempat lain yang padanya mereka mampu untuk memperjuangkan agama mereka, menonjolkan akidah mereka yang sebenar bersama-sama dengan saudara-saudara mereka yang seakidah. Maka jika orang yang sedemikian diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat tadi, dalam keadaan mereka dalam keadaan tersebut, mereka akan ditanyakan oleh malaikat dengan suatu soalan yang menyentap jiwa mereka. Sama ada soalan itu diutarakan tatkala dicabut nyawa mereka atau roh mereka, ataupun soalan tersebut akan ditanyakan kepada mereka pada hari kiamat. Apa soalannya? Fima kuntum, yang bermaksud kamu dahulu dalam keadaan yang bagaimana? Adakah kamu dalam keadaan kemuliaan atau dalam keadaan kehinaan? Bagaimana kamu boleh terus rela berada dalam keadaan bersama-sama dengan orang-orang yang kufur, yang menghina dan merendah-rendahkan agama kamu? Atau mungkin saja makna soalan itu ialah fi ayyi syai'in kuntum min umuri dinikum, bagaimana tindakan kamu, bagaimana keadaan kamu tentang urusan agama kamu, iaitu apakah perjuangan kamu terhadap agama kamu. Lalu dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jawapan yang akan diberikan. Qalu kunna mustad'afina fil ard, iaitu berkata golongan yang menzalimi diri mereka sendiri ketika dicabut nyawa oleh malaikat itu. Kunna mustad'afina fil ard, kami dahulu di dunia ditekan, ditindas oleh golongan kafir, oleh golongan musyrik di bumi kami, di kampung kami, di daerah kami, di negeri kami, dan dipaksa kami, lalu kami menjadi golongan yang hina dan lemah, tidak memiliki apa-apa, tidak mampu untuk mempertahankan apa yang kami ada, apatah lagi agama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah alasan seumpama ini diterima oleh malaikat atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ia adalah suatu alasan yang hina, yang menunjukkan kehinaan, menunjukkan kelemahan. Maka malaikat tidak menerima alasan tersebut, bahkan dibalas dan disanggah alasan itu, seperti mana Allah firmankan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, tidakkah bumi Allah itu luas lalu kamu boleh berhijrah padanya? Maka ini adalah jawapan dan sanggahan Allah terhadap alasan tersebut untuk menolak sama sekali alasan itu. Mengapa agaknya alasan tersebut tidak diterima oleh malaikat? Kerana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan golongan ini, golongan yang tidak mahu berhijrah, tidak mahu untuk menonjolkan keagamaan mereka, pada masa yang sama tidak mahu berhijrah bersama-sama para sahabat yang lain. Allah Maha mengetahui, kerana itu Allah mengatakan
Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah bumi Allah ini luas? Lalu kamu mampu untuk berhijrah, berpindah dari negeri ke negeri. Dari negeri yang tidak mampu kamu berada padanya untuk menonjolkan keislaman dan agama kamu. Maka pergilah berhijrah ke negeri yang sebaliknya. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan dalil bahawa seseorang itu apabila ia berada pada satu tempat, daerah, negeri, negara yang tidak memungkinkan ia untuk mendirikan agamanya seperti yang sepatutnya ia lakukan, kerana sebab-sebab yang tertentu, kerana halangan-halangan tertentu untuknya mendirikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kerana dia dalam keadaan mengetahui bahawa ada negara lain atau tempat lain atau daerah lain yang lebih mengizinkan ia, yang lebih memberikan keluasan kepadanya untuk mendirikan agama Allah dan beribadah kepada Allah, maka menjadi suatu kewajipan ke atasnya untuk berhijrah, untuk berpindah, untuk meninggalkan tempat, daerah, negara, negeri yang zalim itu, yang menzaliminya kerana tidak membenarkan ia untuk mendirikan agama Allah, melaksanakan perintah Allah, maka ia wajib untuk berpindah. Apakah balasan yang Allah Ta'ala sediakan kepada golongan yang seumpama ini? فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Maka sungguhnya mereka itu, balasan mereka, destinasi mereka yang sesuai untuk mereka yang disediakan Allah ialah Jahannam. Wasa'at masira, dan sesungguhnya ia merupakan destinasi yang seburuk-buruknya, yang tidak sewajarnya sesiapa pun berkeinginan, berkesanggupan untuk pergi kepadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam konteks hari ini kita perlu faham bahawa ayat ini masih relevan dalam konteks kehidupan kita walaupun pada zaman yang serba moden ini. Bahawa apabila kita berada di satu tempat atau negara yang kita tidak mampu untuk beramal dengan agama kita lagi, jika kita menunjukkan keislaman kita atau mengamalkan agama kita, kita akan ditindas, kita akan ditekan, kita akan dibunuh. Kita tidak mampu untuk berjihad kerana kekurangan yang ada pada kita maupun kekuatan yang tidak ada pada kita dan umat Islam, maka ketika itu wajib kita berhijrah, meninggalkan negara tersebut atau negeri tersebut untuk pergi ke tempat yang lain, bukan kerana lari daripada peperangan ataupun jihad, tetapi membawa perjuangan agama, memastikan akidah kita tidak akan ditekan dan ditindas, tidak akan dicerobohi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan suatu yang masyru', yang disyariatkan melalui ayat yang sedang kita baca bersama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba Allah yang sentiasa menjadikan agama sebagai suatu perjuangan utama dalam kehidupan kita, yang sanggup kita pertahankan dengan jiwa dan raga kita, sama ada kita akan terus hidup dalam keadaan mulia dengan Islam atau kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga dengan kemuliaan sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.